Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Titi. Kali ini kita akan bincangkan tentang sifat kimia dan saling pertukaran antara siri homolog, iaitu untuk melihat perbandingan antara alkana dan juga alkena. Jadi untuk standard pembelajaran, diharapkan pada akhir pembelajaran pada hari ini, pelajar dapat membandingkan alkana dan juga alkena. Pelajar, untuk perbandingan antara alkana dan alkena, yang pertama sekali, mari kita lihat apakah dia punya persamaan. Sebelum tu, pelajar tahu bahawa untuk alkana, boleh tuliskan dia punya formula arm. Formula armnya adalah CnH2n tambah 2. Manakala untuk alkena pula adalah CnH2n. Untuk persamaan yang pertama, kedua-dua alkana dan alkena adalah merupakan hidrokarbon di mana dia mengandungi unsur karbon dan juga hidrogen sahaja. Itu persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, dia ada tindak balas pembakaran yang lengkap di mana kedua-duanya terbakar dengan lengkap dalam oksigen yang berlebihan, menghasilkan karbon dioksida, gas karbon dioksida dan juga air. Untuk perbezaan pula, kita lihat dari segi dia punya sifat fizik tadi kita dah tengok persamaan. Sekarang kita lihat kepada bilangan atom iaitu untuk karbon. Persamaan tadi juga. Di mana bilangan atom karbon adalah sama banyak untuk ahli yang sepadan. Contohnya kita ambil di sini C6H14 iaitu heksana. Manakala kita ada C6H12 iaitu heksena. Untuk perbezaan, alkana ni merupakan hidrokarbon yang tepu. Manakala alkena pula merupakan hidrokarbon yang tidak tepu. Seterusnya, untuk alkena kita tahu bahawa ikatan kovalen tunggal iaitu antara karbon dengan karbon. Manakala untuk alkena pula dia ada ikatan kovalen ganda 2 antara satu karbon dengan satu karbon yang lain. Untuk alkana adanya tindak balas penukar gantian. Manakala untuk alkena tindak balas penambahan. Peratus jisim karbon per molekul untuk alkana adalah lebih rendah jika kita bandingkan dengan peratus jisim karbon per molekul untuk alkena. Di mana dia punya peratus karbon adalah lebih tinggi. Maka dengan itulah nyalaan kurang berjelaga untuk alkana apabila dia terbakar ataupun melalui tindak balas pembakaran. Disebabkan oleh peratus jisim karbon tadi per molekul yang lebih rendah. Manakala untuk alkena pula nyalaan dia adalah lebih berjelaga. Jika kita bandingkan tadi dengan alkana. Jadi untuk membandingkan alkana dan juga alkena, kita akan lihat eksperimen 2A. Iaitu ada 3 kat sini. Untuk eksperimen 2A ada 3 pecahan untuk bandingkan alkana dan alkena. Yang pertama kita nak bandingkan dia punya kejelagaan nyalaan tadi. Jadi tujuan ini kita nak tengok bandingkan sama ada kita guna di sini eksperimen ni adalah heksana dan juga heksena. Mestilah alkana dan alkena yang sepadan, ahli yang sepadan. Jadi penyataan masalah, adakah alkana dan alkena terbakar dengan kuantiti jelaga yang sama? Untuk hipotesis, hipotesis heksena akan terbakar dengan nyalaan yang lebih berjelaga berbanding dengan heksana. Tadi kita dah belajar tentang perbezaan tadi, di mana kita tahu bahawa nyalaan jelaga untuk alkena adalah lebih banyak, lebih berjelaga berbanding dengan alkana. Disebabkan oleh peratus karbon. Jadi untuk eksperimen ini, kita akan tengok bagaimana kita nak buktikan itu. Pemboleh ubah yang digunakan adalah heksana dan heksena. Yang bergerak balas, kita nak lihat kejelagaan nyalaan. Dan untuk pemboleh ubah yang dimalakan, kita ambil isi padu yang sama untuk heksana dan juga heksena. Bahan-bahan heksana, kayu uji, mancis dan kertas turas.
kita ada mangkuk penyejat dan juga silinder penyukat. Okay, untuk prosedur, okay, mula-mula sekali, prosedur yang pertama, masukkan 2 cm padu heksana ke dalam sebuah mangkuk penyejat. Okay, gunakan kayu uji menyala untuk kita bakar atau nyalakan heksana. Okay, semasa heksana terbakar, okay, letakkan sekeping kertas turas di atas nyalaan. Okay, nyalaan ni terbakar. Jadi kita letakkan kertas turas tu di bahagian atas lah. Okay, ulang langkah 1 hingga 3 menggunakan heksana. Okay, bagi gantikan heksana. Kemudian kita bandingkan dekat kertas turas ni akan ada warna hitam yang terbentuk, jelaga yang terbentuk tadi. Kita boleh nampak yang manakah lebih menghasilkan jelaga yang lebih banyak. Okay, jadi di sini boleh dilihat daripada gambar rajah ini, kita boleh nampak bahawa untuk heksana, nyalaan jelaganya adalah lebih berjelaga berbanding dengan heksana. Dan di sini juga boleh nampak dekat dalam gambar rajah ini, gambar ni, untuk kertas turas yang pertama ni adalah heksana, yang kedua ni adalah heksana. Okey, boleh nampak di sini yang warna hitam ni menunjukkan kuantiti jelaga yang terkumpul. Okey, jadi kita tahu bahawa heksana menghasilkan nyalaan jelaga ataupun jelaga yang lebih banyak berbanding dengan heksana. Untuk eksperimen yang seterusnya, kita boleh bandingkan alkana dan juga alkena menggunakan air bromin. Ini adalah salah satu reagen, kita kata reagen untuk kita bandingkan alkana dan juga alkena. Jadi tujuan kita bandingkan kedua-dua heksana dan heksana juga sama seperti A tadi, eksperimen yang A tadi. Tetapi kali ini kita gunakan reagen iaitu air bromin. Di mana untuk hipotesis, heksana akan menyahwarnakan warna perang air bromin. Maknanya kalau kita uji reagen air bromin ke atas heksana, warna perang air bromin akan dinyahwarnakan. Bermakna daripada perang dia akan tukar jadi tidak berwarna. Manakala jika kita uji air bromin ke atas heksana, warna perang air bromin tadi tidak akan dinyahwarnakan. Maknanya tidak berlaku apa-apa perubahan pada warna perang air bromin. Jadi yang dimanipulasi tadi kita guna heksana, dan yang bergerak balas kita nak lihat apakah perubahan warna untuk air bromin tadi, iaitu warna asalnya adalah perang. Dan isi padu seperti tadi kita gunakan isi padu untuk dimalakan, isi padu heksana dan juga heksana yang sama. Dan di sini juga untuk bahan, heksana, air bromin dalam 1,1,1 trikloroetana. Dan kita ada tabung uji, silinder penyukat dan juga penitis. Jadi untuk prosedur, seperti dalam yang A tadi, pembakaran tadi, kita gunakan isi padu yang sama. Jadi di sini kita guna 2 cm padu. Mula-mula masukkan heksana ke dalam tabung uji. Setelah itu titikkan 2 hingga 3 titik air bromin dalam 1,1,1 trikloroetana tadi kepada heksana. Dan goncangkan, perlu digoncangkan dan rekodkan pemerhatian. Dan ulang langkah 1 hingga 4 menggunakan heksana. Jadi di sini pelajar, setelah kita titiskan air bromin ke dalam kedua-dua tabung uji yang mengandungi heksana, kemudian yang mengandungi heksana, jadi didapati di sini dalam tabung uji yang pertama ni adalah kita uji heksana. Ini adalah heksana. Manakala yang sebelah sini adalah heksana. Jadi dapat diperhatikan untuk tabung uji yang pertama, dapat dilihat warna perang air bromin tidak dinyahwarnakan, kekal tidak berubah. Manakala untuk heksana, warna perang air bromin tadi telah dinyahwarnakan. Jadi nampak di sini dapat larutan yang tidak berwarna. Itulah cara kita nak bandingkan alkana dan juga alkena. Menggunakan reagen iaitu air bromin. Seterusnya pelajar, untuk yang ketiga, kita boleh bandingkan alkana dengan alkena ni tadi menggunakan reagen iaitu larutan kalium manganat 7 berasid. Kita tahu bahawa larutan ini warnanya adalah ungu.
Okey, jadi di sini hipotesisnya heksana akan menyahwarnakan. Bila kita uji larutan kalium manganat tadi ke atas heksana, warna ungu larutan kalium manganat akan dinyahwarnakan ataupun menjadi tidak berwarna. Okay, manakala untuk heksana pula, dia tidak akan menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid tadi. Okay, di mana warna ungu ni akan kekal menjadi ungu, tidak berubah. Jadi di sini manipulasi sama kita gunakan heksana. Yang bergerak balas, kita nak lihat apakah perubahan warna ungu tadi untuk larutan kalium manganat 7 berasid. Dan untuk dimalakan kita ada isi padulah sama seperti dalam B tadi dan juga A. Okey, bahan dia kita tengoklah heksana, larutan kalium manganat 7 berasid, tabung uji, silinder penyukat dan penitis. Okay, jadi prosedurnya, jika dilihat kita guna isi padu yang sama, 2 cm padu heksana ke dalam tabung uji, kemudian titikkan 2 hingga 3 titik. Okey, tambahkan larutan kalium manganat 7 berasid yang berwarna ungu tadi. Okey, mula-mula titikkan ke dalam heksana, kemudian goncang, lihat pemerhatian dan ulang langkah menggunakan heksana. Okay, jadi kita gantikan dengan heksana. Okay, gantikan tadi heksana dengan heksana pelajar. Jadi bila titikkan larutan warna ungu kalium manganat 7 berasid, jadi sebelah mula-mula sekali gambaran yang pertama ni, di sebelah kiri ni adalah boleh dinampak di sini warna ungu tidak berubah. Okay, yang inilah adalah kita uji kepada heksana. Okay. Okay, manakala untuk yang di sebelah kanan pula adalah heksana. Okay, di mana kita tahu heksana dia akan menyahwarnakan larutan kalium manganat 7 berasid tadi daripada warna ungu menjadi tidak berwarna. Jadi pelajar, ini adalah pemerhatian. Kita ada 3 tadi, A, B, C. Yang pertama tadi kita tengok yang kejelagaan untuk heksana adalah kurang berjelaga disebabkan oleh dia punya pengiraan peratus jisim karbon per molekul adalah lebih rendah berbanding dengan peratus jisim karbon untuk heksana per molekul. Jadi nyalaan jelaganya untuk heksana adalah sangat berjelaga. Dan jika kita uji dengan air bromin, yang heksana dia tidak menyahwarnakan warna perang air bromin dan warna perang tadi akan kekal, tidak berubah. Manakala heksana pula warna perang tadi akan berubah kepada tidak berwarna. Begitu juga dengan reagen larutan kalium manganat 7 berasid. Dia asal dia warna purple atau ungu. Jadi untuk heksana ni, heksana tiada perubahan lah. Warna larutan ungu akan kekal tidak berubah. Dan untuk heksana tadi, akan berubah daripada ungu kepada tidak berwarna. Atau kita kata warna ungu tadi telah dinyahwarnakan. Jadi untuk kita bandingkan kejelagaan, kita tahu bahawa mengapakah pembakaran alkena ni menghasilkan nyalaan yang lebih berjelaga tadi berbanding dengan alkana. Ini adalah disebabkan oleh peratus jisim karbon per molekul adalah lebih tinggi dalam alkena berbanding dalam alkana. Contoh di sini, cuba kita bandingkan kejelagaan propana dan propena. Sebelum tu pelajar perlu tahu tuliskan formula untuk formula molekul untuk propana dan propena. Jadi untuk mengira peratus jisim karbon, untuk propana, kita tengok di sini ada karbon ada 3, hidrogen ada 8. Jadi kirakan dulu untuk jisim karbon, iaitu kita ada 3 karbon darabkan dengan 12, perkan dengan jumlah untuk molekul ini per molekul. Jadi 3 darab 12 tambah 8 untuk hidrogen darab dengan 1 and then darabkan dengan 100. Jadi pelajar akan dapat peratus untuk jisim karbon tadi, jisim karbon untuk propana per molekul adalah 81.82. Jika kita bandingkan dengan propena, propena iaitu C3H6, sama seperti tadi, gantikan, bahagikan dengan jumlah dia punya molekul.
So, kita akan dapat peratus ini adalah lebih tinggi. Jadi, ini membuktikan bahawa kejelagaan propena adalah lebih berbanding dengan nyalaan yang lebih berjelaga berbanding dengan propana. Jadi untuk kesimpulannya pelajar, yang pertama sekali kita kata pembakaran propena tadi adalah lebih berjelaga daripada propana. Kenapa? Disebabkan oleh peratus karbon per molekul dalam propena lebih tinggi daripada propana. Yang kedua, jelaga yang terbentuk adalah sebenarnya karbon. Jadi apabila bilangan atom karbon per molekul, kita akan kira peratus jisim untuk karbon tadi per molekul. Untuk hidrokarbon semakin bertambah, maka peratusan jisim karbon untuk per molekul semakin tinggi dan nyalaan akan semakin berjelaga. Maknanya jika bilangan atom karbon per molekul tu, maknanya bila rantai semakin bertambah, jadi peratusan jisim karbon pun akan makin bertambah dan nyalaan pun akan semakin berjelaga. Jadi alkena tadi dapat dirumuskan dapat bertindak balas dengan air bromin. Dan ada dua reagen, air bromin dan kalium manganat 7 berasid. Tetapi untuk alkana dia tak ada menunjukkan sebarang perubahan. Dan akhir sekali kita dapat rumuskan bahawa alkana ni adalah lebih reaktif daripada alkana. Alkena lebih reaktif daripada alkana. Kenapa? Sebab wujudnya ikatan ganda 2 pada molekul alkena. Dan tindak balas penambahan boleh berlaku pada alkena tetapi tidak berlaku kepada alkana. Jadi belajar untuk soalan perbincangan eksperimen 2A, mari kita bincangkan sama-sama untuk 1A. Berdasarkan pemerhatian anda tadi, kita dah nampak tadi dalam jadual pemerhatian, dia minta bandingkan kejelagaan nyalaan heksana dan heksena. Kita tahu bahawa alkena adalah lebih berjelaga. Jadi kat sini kita guna heksena. So heksena terbakar dengan lebih berjelaga berbanding heksana. Atau kita boleh kata heksena terbakar dengan nyalaan yang lebih berjelaga berbanding heksana. And then untuk B, kirakan peratus jisim karbon per molekul untuk heksana dan heksena. Jadi untuk heksana kita ambillah dia punya formula molekul ni adalah C6H14. Jadi 6 darab dengan 12 ini untuk karbon. Kita bahagikan dengan molekul tadi, jumlah dia punya molekul tadi. And then darab dengan 100. So dapat 83.72%. Manakala untuk heksena sama juga pengiraannya. Ada 6 karbon, 12 hidrogen. Jadi untuk atas ni adalah dia punya jisim karbon. Kita perkan dengan jumlah molekul. Darab 100, dapat 85.71%. Di mana yang ini adalah lebih, peratus jisimnya adalah lebih tinggi berbanding dengan heksana. Jadi ini membuktikan bahawa heksena adalah lebih berjelaga. C, dia nak hubungan antara peratus karbon per jisim, mengikut jisim per molekul dalam heksana dan heksena. Apa hubungannya dengan kejelagaan nyalaan tadi? Jadi semakin tinggi peratus jisim karbon per molekul. Perkataan per molekul ni mesti ada pelajar. Semakin berjelaga nyalaan. Maknanya bergantung kepada pengiraan jisim karbon tadi per molekul. Kalau peratus jisim karbonnya adalah lebih tinggi, jadi semakin nyalaan itu berjelaga. Untuk nombor 2, cadangkan 2 reagen. Tadi kita guna apa pelajar? Kita guna air bromin dan juga larutan kalium manganat 7 berasid. Jadi untuk bezakan heksana dan juga heksena, reagen yang digunakan adalah yang pertama, larutan kalium manganat 7 berasid. Yang kedua adalah air bromin. Kemudian dia nak pelajar terangkan jawapan. Jadi bagi tahulah, jika kita gunakan heksana, dia tidak menyahwarnakan warna perang air bromin, tetapi heksana menyahwarnakan warna perang air
bromin. Ini tinggal perkataan menyahwarnakan warna perang air bromin. Okey. Untuk kedua, kalau guna reagen kalium manganat 7 berasid, heksana tak ada apa-apa perubahan. Dia tak akan menyahwarnakan. Warna ungu kekal tidak berubah. Tetapi kalau guna kita uji kepada heksana, dia akan menyahwarnakan warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid kepada tidak berwarna. Maknanya dia tukar daripada ungu kepada tidak berwarna. Okey, untuk B, dia nak perbezaan kereaktifan. Okay, yang mana lebih reaktif tetapi penerangan dari segi ikatan kimia dalam molekul heksana dan heksana. Jadi di sini kita terangkan yang pertama sekali dari segi hidrokarbon tepu atau tidak tepu. Kalau heksana, dia adalah hidrokarbon tepu di mana dalam tu ada ikatan kovalen tunggal antara karbon dengan karbon. Jadi kat sini kita terangkanlah dari segi kereaktifan, tindak balas penambahan tidak berlaku. Kalau kita tambahkan apa? Larutan tadi, kalium, okay, manganat 7 berasid contohnya. Jadi tiada penambahan berlaku. Tetapi kalau heksana, dia adalah hidrokarbon tak tepu. Okay, ada ikatan kovalen ganda 2 antara atom karbon-karbon, double bond karbon-karbon. Jadi tindak balas penambahan berlaku. Kalau kita tambahkan contohnya reagen seperti kalium manganat 7 berasid. Okay, menghasilkan heksan 1,2 diol. Jadi ini adalah tindak balas seimbang. Bolehlah tuliskanlah. Okay, tambahkan dengan apa? Dapat heksan 1,2 diol. Dan akhir sekali pelajar, soalan minta definisi secara operasi. Okay, untuk hidrokarbon tak tepu di sini. Okay, hidrokarbon tak tepu ini merujuk kepada alkena. Iaitu kita gunakan heksana tadi. Okay, bagaimana nak jawab definisi secara operasi? Okay, dia punya formula adalah what you do, what you observe. Okay, apa yang dilakukan dalam eksperimen ini dan apa yang kita dapat perhatikan. Jadi untuk ni ada dua lah definisi secara operasi. Okay, kita boleh gunakan air bromin atau larutan kalium manganat 7 berasid. Jadi tuliskan di sini what you do. What you do adalah apabila dititiskan air bromin ke dalam cecair hidrokarbon. Okay, cecair hidrokarbon. Kita nak tunjukkan bahawa hidrokarbon tak tepu kan. So kita ambil hidrokarbon tadi. Okay, ini adalah what you do. Okay, jadi what you observe, warna perang air bromin dinyahwarnakan. Ini adalah what you observe. Ataupun boleh tulis warna perang air bromin bertukar ataupun menjadi tidak berwarna. Okay. Atau what you do untuk kalau guna kalium manganat 7 berasid. Okay, larutan kalium manganat 7 berasid. Apabila titiskan larutan kalium manganat 7 berasid ke dalam cecair hidrokarbon. Okay, ini adalah what you do. Okay, what you observe. Okay, warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid akan dinyahwarnakan. Ini adalah what you observe. Ataupun kita boleh kata warna ungu larutan kalium manganat 7 berasid menjadi tidak berwarna atau bertukar kepada tidak berwarna. Itu adalah untuk menjawab definisi secara operasi. Jadi akhir sekali pelajar, yang pada minggu lepas, pelajar dah jawab soalan nombor 1. Cuba jawab untuk aktiviti 2I soalan nombor 2. Dan hantar kepada cikgu untuk semakan. Terima kasih kepada semua pelajar. Kita akan jumpa lagi pada pelajaran yang akan datang.